Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Dalam video kita pada hari ini kita akan membincangkan tentang satu teori yang sangat-sangat masuk akal, iaitu teori yang merupakan Kaito Kid pertama adalah Karasumarenya ataupun the boss of the Black Organization, yang mana sudah pastinya ada sebab-sebab tertentu untuk menghasilkan teori ini. Dan jawapan bagi teori ini, adakah teori ini betul atau salah, akan saya kongsikan dalam video kita pada hari ini. Tapi sebelum memulakan perbincangan kita pada hari ini dalam segmen Gomo set kita, saya ingin highlightkan satu Instagram yang bernama acap.10, yang mana acap.10 ini merupakan satu IG yang menyediakan baju-baju Detektif Conan kepada mereka-mereka yang berminat untuk mendapatkan baju Detektif Conan. Desain yang disediakan juga merupakan desain-desain yang cantik dan menarik. Korang boleh tengok sendirilah, ada beberapa desain yang telah pun disediakan oleh acap.10 ini untuk dia punya customer. Dan harga bagi sehelai baju yang dijual oleh Acap adalah pada harga RM60 untuk sehelai baju. Tapi kalau korang grab 2 helai baju, korang hanya perlu bayar RM100 sahaja. So korang dah jimat RM20. Kalau tak kan RM60 satu, 2 RM120. Ini kalau korang grab 2, korang dapat pada harga RM100 saja. Saya sendiri pun telah menempah satu baju dengan Acap, yang mana saya tempah desain yang ada gambar Shinichi Kudo kat belakang dengan tulisan 25 untuk meraihkan sempena 25 tahun Detektif Conan telah pun bersiaran. So kepada mana-mana peminat Detektif Conan yang tengok video ni, memang ramai peminat Detektif Conan yang berminat untuk mendapatkan baju-baju desain Detektif Conan ni, korang bolehlah singgah IG acap.10 untuk membuat pilihan baju-baju yang korang inginkan. So tunggu apa lagi guys? Link untuk IG acap.10 ini saya sediakan di ruangan description di bawah. Dan bagi mereka-mereka yang berminat untuk menyertai segmen Gomo set kita, korang boleh DM IG saya sendiri, iaitu IG Zahir Asri, untuk saya shout out YouTube channel korang ke, media sosial korang ke, ataupun bisnes korang sendiri. Kemah set kita tok gok geng sikit abuk. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita memulakan perbincangan kita pada hari ini dalam YouTube channel Zahir Asna, YouTube channel nombor 1 di Malaysia yang membincangkan tentang anime series Detektif Conan. Kaito Kid pertama ataupun Kurobatoichi merupakan Karasumarenya ataupun Anokata, iaitu the boss untuk the Black Organization, merupakan satu teori yang sangat menarik untuk kita kongsikan bersama. Yalah, mana taknya Karasuma ni merupakan satu watak misteri yang sampai hari ni pun kita tak tahu siapa, dan Kurobatoichi juga merupakan satu watak yang mempunyai peminat yang sangat ramai, kerana Kurobatoichi lah merupakan ayah kepada Kuroba Kaito, iaitu the current Kaito Kid, yang ni Kaito Kid yang sekarang, dan juga merupakan Kaito Kid yang pertama. Dalam erti kata lainnya, kalau bukan sebab Kurobatoichi ni, tak wujudlah Kaito Kid. So dua watak ni bila kita kaitkan dan bila kita buat teori untuk membincangkan tentang satu sama lain ni, memang merupakan satu perkara yang sangat menarik. So mula-mula saya akan kongsikan dekat korang kenapa tercetusnya teori ataupun idea tentang Kurobatoichi ini adalah Karasumarenya. Antara sebab-sebab yang menyebabkan berlegarnya dalam komuniti Detektif Conan tentang teori ini adalah disebabkan oleh nama Kurobatoichi sendiri, yang mana seperti mana kita tahu, The Black Organization dikenali juga dengan nama sebagai Kuro no Soshiki, yang mana Kuro sendiri dalam bahasa Jepun membawa maksud black, yakni hitam. Jadi memandangkan nama Kurobatoichi mempunyai perkataan Kuro pada awal namanya, maka dengan sebab itulah telah timbulnya teori bahawa nama Kuro pada Kurobatoichi itu juga merupakan satu, orang kata, petanda ataupun satu sign yang membawa maksud hitam, yang menunjukkan bahawa Kurobatoichi ini merupakan seorang yang berkait dengan Kuro no Soshiki, iaitu The Black Organization. Maka ramailah yang berteori yang mengatakan bahawa Kurobatoichi inilah Anokata ataupun the boss of Kuro no Soshiki, iaitu Karasumarenya. Kemudiannya, bagi mereka-mereka yang menonton anime Magic Kaito 1412, sudah pastinya korang dapat lihat kemunculan satu watak yang seakan-akan Kurobatoichi pada episod yang ke-24, iaitu episod terakhir Magic Kaito 1412, yang mana watak tersebut merupakan satu watak yang masih lagi misteri
sampai hari ini. Adakah itu betul-betul Kurobatoichi ataupun itu adalah satu penyamaran semata-mata? Tapi dalam episod yang ke-24 tersebut, watak yang hadir sebagai Kurobatoichi itu telah pun hadir dengan pakaian seakan-akan Kaito Kid. Tapi yang berbezanya, kalau Kaito Kid ni pakaian dia serba putih, Kurobatoichi yang hadir dalam episod yang ke-24 ini memakai outfit yang sama dengan outfit Kaito Kid tetapi dengan pakaian yang serba hitam. Dan dalam episod tersebut juga, watak tersebut mencuri permata dengan menggunakan satu helah, iaitu helah membawa bulu-bulu burung gagak ataupun cross dalam bahasa Inggerisnya, cross dalam bahasa Inggerisnya, dan dalam bahasa Jepunnya adalah karasu. Jadi apabila semua orang tengok tentang watak seakan-akan Kurobatoichi yang hadir dengan pakaian berwarna serba hitam yang seakan-akan relate dengan Black Organization yang juga semua ahlinya adalah berpakaian serba hitam. Kemudian dalam episod yang ke-24 Magic Kaito 1412 juga, dia punya helah banyak menggunakan bulu burung gagak, dan simbolik haiwan bagi watak ini juga adalah burung gagak ataupun gagak hitam. Bukan sahaja simbolik bagi watak yang seakan-akan Kurobatoichi ini merupakan simbolik bagi crows ataupun burung gagak, bahkan nama bagi watak yang hadir tersebut juga menggunakan nama sebagai Kaito Corbu, yang mana Corbu itu sendiri membawa maksud burung gagak dalam bahasa French. Jadi watak ni sangat-sangat berkait rapatlah dengan istilah burung gagak, yang mana kita tahu bahawa nama Karasu Marenya juga pada permulaan nama dia iaitu Karasu juga membawa maksud burung gagak. Maka hal ini mengukuhkan lagi teori tentang Kurobatoichi ataupun Kaito Kid yang pertama sebenarnya merupakan watak sebenar bagi Karasu Marenya ataupun the boss of the Black Organization. Jadi memanglah idea ataupun teori ini merupakan antara teori yang sangat-sangat meyakinkan dalam komuniti Detektif Conan. Dan antara sebab lain yang menyokong teori ini juga adalah disebabkan oleh Karasuma Renya merupakan satu watak yang telah pun mati pada 40 tahun yang lepas. Jadi kalau Karasuma masih hidup, maknanya Karasuma merupakan satu watak yang memalsukan kematiannya. Dan kebetulan Kurobatoichi juga merupakan satu watak yang telah pun mati pada 8 tahun yang lepas. So maknanya kalaulah dia the boss of the Black Organization, kedua-dua ni merupakan watak yang telah pun mati tapi hidup semula, ataupun dalam erti kata lainnya watak yang memalsukan kematian mereka. So teori-teori yang telah pun disusun oleh peminat-peminat Detektif Conan ini ataupun penteori-penteori Detektif Conan ini memang sangat-sangat meyakinkanlah bagi kita yang membaca ni, dan kita pun rasa macam kemungkinan untuk teori ini menjadi satu kenyataan adalah sangat-sangat besar. Maka berlegarlah teori ini dalam komuniti Detektif Conan sehinggalah pada suatu hari, iaitu pada tanggal 30 November 2017, dalam satu interview, iaitu interview Gosho Aoyama About the Boss, yang mana interview ini telah pun dipublishkan dalam Shonen Sunday Weebly, yang mana merupakan satu interview yang telah pun diadakan direct dengan Gosho Aoyama sendiri, bertempat di rumah Gosho Aoyama sendiri. Dalam interview tersebut, interviewer tersebut dengan terus terangnya bertanyakan kepada Gosho Aoyama dengan berkatakan bahawa straight to the point, dia nak bertanyakan bahawa sebenarnya watak Kurobatoichi itulah adalah watak the boss of the Black Organization ataupun watak Karasuma Renya. Sebab sebelum ni Gosho Aoyama sensei sendiri ada mengatakan yang Kurobatoichi itu sebenarnya masih lagi hidup. Maka setelah mendengarkan soalan daripada interviewer tersebut, Gosho Aoyama terus mengatakan bahawa that's totally not it, yang membawa maksud bahawa itu bukanlah ia. Memang dia terus menafikan secara terang-terangnya. Dengan secara keseluruhan, Gosho Aoyama menafikan bahawa Kurobatoichi the boss of the Black Organization. Maka selepas daripada interview tersebut disiarkan ataupun dipublishkan, kita semua mengetahui bahawa teori yang mengatakan bahawa Kurobatoichi adalah Anokata ataupun the boss of the Black Organization telah pun disangkal dan telah pun terbatallah teori itu. Maka teori itu dianggap sebagai satu teori yang salah. Sebabnya Gosho Aoyama sensei sendiri yang telah menafikan hal tersebut. So telah jelaslah kepada kita semua, walaupun teori itu mempunyai sebab-sebab dan hujah-hujah yang kukuh untuk menyokong teori itu, tapi teori itu telah pun dibatalkan dengan hanya satu statement sahaja, iaitu dengan sedikit gelak dan kemudian dengan kata-kata yang mengatakan that's totally not it, yang membawa maksud bahawa secara keseluruhannya memang terang-terangnya ia bukanlah membawa maksud itu. So
So, daripada interview tersebut kita semua telah mengetahui jawapan bahawa teori tersebut merupakan satu teori yang ditolak. Maka terbuktilah yang Kuroba Toichi bukanlah the boss of the Black Organisation. So, saya harap perkongsian dalam video kali ini sangat-sangat orang kata enjoy dan sangat-sangat memberi penerangan kepada korang yang tertanya-tanya tentang perkara yang samalah. Sebab ramai juga yang terfikir benda ni kan. Sebab bila saya post dekat community pasal benda ni pun ramai yang vote untuk saya bincangkan tentang tajuk ni. So saya harap korang enjoy video kali ni. Dan sekiranya ada sebarang kekurangan ataupun sebarang kesilapan dalam video ni, saya minta maaf. Dan kalau korang ada info-info yang lebih menarik, korang boleh je drop dekat ruangan komen di bawah. Sedikit renungan sebelum saya mengakhiri video saya pada hari ini. Sebelum kita menyebarkan sesuatu berita tentang sesuatu perkara, siasatlah terlebih dahulu, kajilah terlebih dahulu, kerana kita risau perkara yang kita sampaikan itu mengundang sesuatu fitnah ataupun merupakan satu berita yang sangat-sangat palsu, sehingga akhirnya kita dipersoalkan tentang apa yang kita sampaikan di hari kemudian kelak dan menjadi beban untuk diri kita. Maka siasatlah sesuatu perkara sebelum kita menyebarkan perkara tersebut kepada khalayak ramai. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi